Datuk Speaker, saya menjunjung kasih ke atas Tita Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan penuh tanggungjawab dan rendah diri. Saya menyertai perbahasan dalam usul ini dan akan mengutarakan beberapa isu. Isu yang pertama, moratorium pinjaman. Isu dan cadangan melanjutkan moratorium pinjaman telah banyak dibahaskan di Dewan ini. Datuk Speaker, sebenarnya dulu saya juga banker dan bekerja di Maybank. Tetapi bukan CEO lah seperti Menteri Kewangan. Ya, saya sekadar bank manager saja. Tetapi pengalaman yang saya ada di Maybank sebanyak 11 tahun, saya boleh lihat realiti kehidupan rakyat yang terpaksa mengambil pinjaman untuk rumah, untuk kenderaan, untuk perniagaan, untuk lanjutkan pelajaran dan sebagainya. Banyak keperitan yang dihadapi rakyat yang kehilangan kerja sehingga mereka terpaksa mengeluarkan wang KWSP mereka untuk hidup. Sekarang saya percaya wang BPN mereka juga sudah habis pakai, tetapi masih perlu membayar ansuran pinjaman. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan melanjutkan lagi moratorium untuk 6 bulan lagi. Pagi tadi Menteri Kewangan ada menyatakan bahawa bank akan mengalami kerugian sebanyak 6.4 bilion ringgit ataupun kerugian pengubahsuaian sebanyak 79 bilion ringgit. Saya tidak setuju dengan jawapan ataupun penjelasan Menteri Kewangan. Saya nak tanya kepada Menteri Kewangan, hari ini dia nak melindungi bilangan kecil bank-bank di Malaysia ataupun dia nak selamatkan individu rakyat Malaysia dan juga peniaga yang sengsara di luar sana? Jaga banker saja ke atau nak jaga rakyat? Itu Menteri Kewangan harus jawab kepada kita. Sebenarnya, Datuk Speaker, moratorium tidak memberi kerugian secara langsung kepada bank. Kerana bayaran mereka masih perlu bayar. Bukannya tak perlu bayar selepas tamat moratorium, dan faedah masih lagi dikenakan kepada peminjam. Isunya mungkin dari segi likuiditi dan kebolehan bank untuk memberi pinjaman seperti yang dirujuk oleh Menteri Kewangan tadi. Jika ini masalahnya, senang saja untuk atasinya. Tidak bolehkah kerajaan mengambil langkah hanya sekadar meningkatkan likuiditi bank? Contohnya, kurangkan statutory reserve ratio SRR supaya bank ada wang tambahan untuk berikan pinjaman kepada rakyat ataupun peniaga. Saya juga merujuk kepada kenyataan Menteri Kewangan bahawa moratorium tidak akan dilanjutkan, tetapi bank akan memberi pertolongan secara bersasar ataupun case by case basis dengan izin. Saya berpendapat moratorium bersasar boleh diterima, tetapi perlu ada satu baseline ataupun kriteria tertentu. Contohnya, mereka yang kehilangan kerja ataupun pendapatan isi rumah mereka kurang daripada RM3,000 satu bulan, boleh diberi moratorium secara automatik. Dengan ini, sekurang-kurangnya golongan yang terdedah boleh mendapat perlindungan. Datuk Speaker, isu yang kedua yang saya nak bangkitkan ialah berkaitan dengan geran khas prihatin. Di bawah inisiatif prihatin, kerajaan ada melaksanakan geran khas prihatin di mana SME, mikro akan menerima geran sebanyak RM3,000. Bantuan GKP ini sangat penting kerana dia meliputi peniaga-peniaga kecil seperti penjaja makanan, kedai gunting rambut, kedai cuci kereta dan sebagainya. Peniaga-peniaga kecil ini tidak ada kapasiti untuk menampung kerugian akibat daripada tidak dapat berniaga untuk 4 hingga 6 bulan ni, ataupun mereka sukar untuk mendapat pinjaman daripada bank. Jadi seruan saya kepada kerajaan adalah untuk melancarkan semula geran khas prihatin ini untuk fasa yang kedua. Dengan peruntukan tambahan, saya cadangkan sebanyak RM500 juta lagi. Ini adalah atas beberapa sebab.
Sebab yang pertama, pada asalnya jumlah peruntukan GKP ialah sebanyak 2.1 bilion ringgit untuk 700,000 penerima. Tapi setakat ini berdasarkan maklumat daripada kementerian, hanya sekadar 545,000 peniaga telah memohon dan telah diluluskan, iaitu melibatkan lebih kurang 1.64 bilion ringgit. Erti dia masih ada lagi baki yang boleh dipohon ataupun digunakan. Jadi saya nak cadangkan, ya, supaya tarikh permohonan GKP ini kita lihat semasa kali pertama tempohnya terlalu singkat, ya, di mana hanya sekadar 15 hari saja, bermula daripada 1 Mei hingga 15 Mei saja untuk permohonan. Sudah pasti, ya, tempoh yang terlalu singkat ini akan menyebabkan terdapat peniaga kecil yang terlepas pandang atau tidak sempat untuk memohon. Tidak sempat memohon barangkali kerana pada masa tersebut mereka sukar untuk menyediakan dokumen pada masa MCO. Ya, jadi saya meminta supaya Menteri Kewangan boleh memberi respon terhadap cadangan pembukaan GKP untuk fasa kedua ini. Isu yang ketiga yang saya nak bangkitkan ialah berkaitan dengan skim mikrokredit BSN. Datuk Speaker, skim mikrokredit BSN prihatin, iaitu pinjaman bebas faedah atau free interest dengan izin sehingga RM75,000. Amat penting untuk peniaga kecil, ya, akibat kesan daripada COVID-19. Dalam laporan laksana Menteri Kewangan, beliau menyatakan bahawa setakat 20 Julai 2020 sebanyak 11,120 permohonan telah diluluskan. Namun saya ingin bertanya kepada Menteri, berapakah daripada jumlah yang telah diluluskan ini peminjam telah menerima pinjaman tersebut? Ini adalah kerana banyak peniaga yang telah mengadu kepada saya bahawa mereka sungguh pun permohonan telah lulus tetapi masih belum menerima pinjaman tersebut walaupun telah dilulus lama. Begitu juga masalah kedua ialah berkaitan dengan proses permohonan. Pagi ini saya terima satu panggilan daripada seorang pengadu. Dia beritahu saya bahawa pada 10 hari bulan April dia telah pergi membuat permohonan di BSN. Ya, setelah menunggu 3 bulan. Ya, awal bulan Julai baru dia terima surat daripada BSN, tetapi surat tersebut mengatakan permohonan dia ditolak. Surat tersebut tarikhnya ialah 30 hari bulan Jun. Pengadu tidak berpuas hati. Dia pergi ke BSN, tanya kenapa ditolak sedangkan dokumen semua lengkap, syarat-syarat semua layak. Jawapan yang diberi oleh BSN mengatakan bahawa wang sudah habis. Ya, sudah habis pakai. Sudah tak ada lagi. Pengadu tidak puas hati. Dia pergi mengadu kepada Bank Negara. Dia mengadu kepada Bank Negara, keesokan hari BSN telefon kepada pengadu mengatakan, okey, permohonan anda telah lulus 30,000. Jadi di sini ada satu tanda tanya yang besar. Terdapat sesuatu yang tidak kena dengan proses permohonan. Sesuatu yang hengki-pengki barangkali sedang berlaku. Ataupun mikrokredit ini hanya khas untuk segolongan kecil, barangkali ialah kroni-kroni yang tertentu saja yang dapat layak mendapat pinjaman free interest ini. Jadi saya minta supaya Menteri Kewangan siasat dan memberikan satu jawapan kepada kita. Datuk Speaker, ketiganya apa yang saya sebut tentang skim mikrokredit BSN ini ialah ada juga yang mengadu bahawa mereka telah memohon tetapi masih belum menerima jawapan walaupun telah menunggu lebih daripada 1 bulan. Saya rasa kalau kena tunggu begitu lama, ramai peniaga kecil yang terpaksa tutup kedai. Ya, mereka terpaksa tutup kedai, Datuk Speaker. Jadi soalan saya kepada Menteri Kewangan ialah, bilakah skim mikrokredit ini akan ditutup permohonannya? Berapakah jumlah permohonan yang mereka sudah terima? Berapa telah diproses? Berapa yang telah dilulus? Berapa yang telah ditolak? Berapa yang masih belum diproses? Kita perlukan satu jawapan daripada Menteri Kewangan. Saya cadangkan supaya, ya, kerajaan menambahkan lagi
dana mikrokredit BSN ini sebanyak 500 juta lagi, ya, untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan untuk mengatasi cabaran akibat daripada COVID-19. Datuk Speaker, isu yang keempat yang saya nak bangkitkannya berkaitan dengan industri pelancongan. Di Melaka saja, untuk maklumat Datuk Speaker, Melaka saja sudah terdapat 3 hotel yang besar, ya, 3 hotel yang besar, iaitu Ramada Plaza, Emperor Hotel dan Makuta Hotel. Sana tak ada Sheraton Hotel, ya. Dianggarkan sekitar lebih kurang 300 hingga 500 pekerja telah hilang pekerjaan mereka akibat daripada penutupan 3 hotel tersebut. Begitu juga penarik beca, pemandu bas pelancongan, tour guide dan sebagainya juga teruk terkesan. 2 soalan yang saya nak kemukakan kepada kerajaan mengenai dengan industri pelancongan ini. Yang pertama ialah mengenai dengan skim pembiayaan pelancongan penjana, di mana ringgit Malaysia 1 bilion telah diperuntukkan untuk SME dalam industri ini. Skim ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada 5 hari bulan Jun 2020, iaitu lebih kurang 7 minggu yang lepas. Tetapi sehingga hari ini, maklumat lanjut dan permohonan belum lagi diumumkan. Datuk Speaker, pengusaha dalam industri ini semua sudah tak boleh nafas. Air sudah naik sehingga hidung mereka sudah nak lemas. Mereka nak tunggu pelampung, tapi tak sampai-sampai lagi. Sudah 7 minggu selepas diisytiharkan, tak ada maklumat lanjut untuk buat permohonan. Jadi kerajaan mesti segerakan perkara ini kerana industri pelancongan paling teruk terkesan kerana COVID-19. Apakah status skim ini dan bilakah permohonan akan dimulakan? Saya nak tanya kepada kementerian yang berkenaan. Soal kedua ialah tentang kebajikan pekerja di sektor pelancongan yang dianggarkan sekitar 3.5 juta orang. Saya rasa kerajaan perlu merangka skim bantuan yang lebih khusus untuk mereka. Contohnya, grant khas untuk sektor pelancongan. Seperti 3,000 untuk mereka menjalankan program kebudayaan untuk program-program, ya, untuk menggalakkan, merangsangkan pelancongan di kawasan setempat. Sebab mereka yang first yang terkesan dan mereka dijangka akan merupakan sektor yang terakhir yang akan pulih balik. Jadi kerajaan perlu adakan, ya, program jangka pendek dengan segera. Isu yang kelima yang saya nak bangkitkan ialah berkaitan dengan digital tourism voucher. Pada bulan Februari, Kerajaan Pakatan Harapan ada mengumumkan voucher digital sebanyak RM100 kepada rakyat. Voucher ini boleh digunakan untuk pelancongan tempatan seperti penerbangan, penginapan di hotel dan sebagainya. Saya rasa inisiatif ini amat baik kerana dapat membantu merangsangkan lagi sektor pelancongan tempatan. Di samping itu, voucher ini berbentuk digital juga dapat membantu sektor pelancongan ke arah digitalisation. Ya, soalan saya, adakah sama ada voucher digital RM100 ini masih diteruskan di bawah kerajaan yang baru ini? Jika ya, apakah statusnya? Bila akan dilaksanakan? Jika tidak, kenapa tidak? Ya, cadangan saya ialah supaya kerajaan harus meneruskan inisiatif voucher digital ini dan melaksanakannya dengan secepat mungkin. Isu yang keenam, Datuk Speaker, mengenai dengan face mask. Kerajaan telah mengumumkan, ya, bahawa bermula 1 Ogos kita wajib memakai face mask apabila berada di tempat awam. Saya mengalurkan langkah ini kerana ia dapat membendung penularan semula wabak 19. Namun saya risau akan kesan kepada golongan B40 dari segi kos. Jika kita anggap satu keluarga perlukan 4 keping satu hari, ini mengerti perlukan lebih kurang ringgit Malaysia RM150 satu bulan. Ini bukan satu angka yang besar, terutamanya bagi keluarga B40. RM150 bagi mereka merupakan bajet makanan untuk 1 minggu. Ya, dia bukan macam Gombak. Kalau Gombak dia pergi melancong, dia bayar air tiket saja sudah RM300,000. Dia orang kaya. Tapi ramai yang di luar tu sengsara, susah. RM150 adalah makanan untuk 1 minggu. Ya, Datuk Speaker, saya bangkitkan isu ini kerana apabila sekolah telah dibenarkan mula semula pada 15 Julai,
ada beberapa sekolah datang kepada pejabat saya untuk minta mask kerana murid di sekolah mereka tak mampu nak beli mask untuk dipakai. Jadi saya harap kerajaan yang mengatakan mereka akan mengenakan hukuman denda atau penjara terhadap mereka yang tidak memakai mask, face mask ini. Jadi janganlah oleh sebab seseorang itu miskin dan tidak mampu memberi face mask, kita denda atau mempenjarakan mereka. Jadi saya nak memberi satu saranan kepada kerajaan supaya harga siling harus diturunkan kepada 70 sen sekeping seperti sebelum COVID-19. Dan cukai jualan dan cukai import untuk bahan input untuk mengeluarkan face mask ini juga harus dikecualikan untuk mengurangkan harga face mask ini. Datuk Speaker, saya ada lagi sedikit saja. Ini merupakan last point, Datuk Speaker. Last point ini. Cukup tadi ada ramai mengatakan last point, Datuk Speaker. Ini mengenai dengan kestabilan politik. Kestabilan politik, saya minta 2 minit, Datuk Speaker. Kestabilan politik. Hari ini, oleh kerana pandemik COVID-19 ini, kita perlukan pelaburan yang baru. Yang Berhormat. Pelaburan yang baru ini, Datuk Speaker. Cukup, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Cukup, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Saya ada banyak lagi hari ini. Banyak lagi. Kita kena bagi peluang yang lain, Yang Berhormat. Kita perlukan kestabilan politik untuk memastikan pembangunan menjana ekonomi negara kita. Dan apa yang kita lihat hari ini, yang kita khawatir, kerajaan pintu belakang, semua main belakang, tikam belakang, akan menyebabkan pelaburan tak berani datang ke Malaysia. Dan sudah pasti ramai akan marah di sebelah sana mengatakan kita kata dia pengkhianat, dia pembelut. Tak apa, bagi saya kita teruskan kerja kita. Kita bantu rakyat, kita biar rakyat yang menentukan. Dalam pilihan raya akan datang, mereka akan tentukan siapa pengkhianat dan mereka akan hukum pengkhianat di sebelah sana. Dengan itu, sekian, terima kasih, Datuk Speaker. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Libaran.